Okay, so hari Khamis hari tu kita dah sampai dekat sini kan, dekat component of abiotic. Dah sampai dekat sini. Yeah. Then textbooks page 175. Page 175. Okay, so hari ni kita just continue lah autotrophic and heterotrophic nutrition yang ini ya. So actually yang ini kita akan discuss how organism get their nutrition. So dekat sini dia dah bagi tahu dah. So ada dua kaedah, ada dua cara ya, which is autotrophic and heterotrophic. Okay, autotrophic and heterotrophic. So dekat sini Okay, so ada dua, autotrophic, heterotrophic. So we look at autotrophic first. Sebelum ni pun rasanya saya dah pernah bagi tahu saya pernah cakap. Okay, the meaning of autotrophic. Autotroph ni dia sebenarnya dia produce their own food. Dia hasilkan makanan dia sendiri. So kalau dia nak produce their own food, dah tentulah dia perlukan cahaya matahari. Ya. Ataupun selain daripada dia gunakan dia punya cahaya matahari tu, ya dia boleh juga gunakan tindak balas kimia yang berlaku dekat dalam organism tu. So dia tak depends dekat mana-mana organisma yang lain lah, ya, sebab dia produce their own food, ya. Okay, so dekat sini kita tengok yang pertama, ya, so autotrophic kita ada dua, satu photoautotrophic and then another one chemoautotrophic. Senang ingat foto dengan chemo lah, ya. Okay, so photoautotrophic. So kalau kita sebut foto pun, foto kita dah tahu dah, foto tu dia ada cahaya kan. Alright, so dekat sini photoautotroph refers to an organism that synthesizes complex organic compounds from carbon dioxide together with light energy macam tadi saya sebut. Ya, so photoautotrophic ni dia perlukan cahaya matahari, ya, light energy. Okay, so dekat sini dia sebenarnya dia bukan berlaku kepada tumbuhan hijau sahaja, sebab macam yang kita dah tahu. So kalau tumbuhan hijau ni dia ada chloroplast and then dalam tu dia ada pigment chlorophyll, so dia boleh carry out proses of photosynthesis. Tapi dekat sini dia ada juga microorganism yang jalankan fotosintesis ni, ya. Tapi sebelum ni pun kita dah tengok kan dalam chapter 8. Okay, so dia berada dekat dalam kingdom Protista. Tadi plant, satu plant, ya. Photoautotrophic ni, okay, contohnya satu plant lah, green plant sebab dia carry out photosynthesis. And then yang kedua ni, ya, dia berada dekat dalam kingdom, okay, ni kingdom lah, Protista. So again kita recall back, so Protista ni tiga. Okay, satu protozoa. Okay, and then number 2 slime mold. And then satu lagi algae. Okay, so sekarang ni untuk photoautotrophic ni kita refer to algae. Ya, algae. Alright. Okay, algae. Teacher minta izin untuk tutup kamera sebab bila teacher tulis-tulis dia akan bergegar-gegar. So bila tengok balik nanti rakaman dia akan mengganggu. So teacher tutup video Okay, so dekat sini algae macam okay, protozoa ni dia macam dia plant like. Mana teacher nak tulis ni? Dia tulis dekat sini lah. Okay, so semula right. So kita berada dalam kingdom Protista. Okay, dia bagi kepada tiga. So yang pertama dia ada protozoa. And then dia ada slime mold. Satu lagi dia algae. So now we are focusing on algae. Algae. Alright. Okay. So protozoa ni macam mana dia punya bentuk adalah plant like. Animal like. Okay. Kalau macam
Selain mold ni fungus lah. Fungus lah. Ya. Okay, satu lagi algae ni plant like. Dia bentuk tumbuhan lah. Okay, so sekarang ni kita refer kepada algae. Ya, algae sebab apa? Dekat algae ni dia ada chloroplast. So dalam tu dia ada pigment chlorophyll, so dia carry out juga photosynthesis. So dekat sini ya, photoautotropic ni dia bukan sahaja kepada tumbuhan hijau, dia ada juga pada algae. Okay. Right. Okay, point number 2, photoautotrophs synthesize their own food via the process of photosynthesis macam tadi. Dia jalankan proses photosynthesis. Okay, so kita pergi yang kedua. Chemoautotrophic. Okay, chemoautotrophic. Chemoautotrophic ni dia actually refer to bacteria that can produce their own food. Okay, chemoautotrophic include a few types of bacteria which synthesize organic compounds without using light. Okay, so bacteria ni dia tak perlukan cahaya. That means kalau tak perlukan cahaya dia tak jalankan proses photosynthesis. Tapi dia synthesize organic compounds ni ya, dia tak gunakan light. Tak gunakan light lah ya. Okay, so kalau dikatakan organic compound, so kalau organic compound ni apa yang you all faham? Organic compound ni dia ada apa? Dia ada carbon dia ada structure carbon. Dia contohnya macam ni, macam glucose. Okay, dia C6H12O6. Okay, so dekat sini kita katakan glucose ni adalah organic compound sebab dia ada carbon. Okay, so dia ada carbon dekat sini. Ya, kalau kita lukis dalam bentuk poligon ni lah. So setiap sudut ni, setiap bucu ni dia ada carbon. So glucose ni ya, dia ada 6 carbon. Okay, so okay, yang itulah. Alright, ada apa-apa lagi tak? Okay, tak ada nota lagi. Okay, so organic compound ni dah settle ya. Dia ada carbon ya. And then yang kedua ni, chemoautotroph gain energy from the oxidation of inorganic substances such as hydrogen sulfide and ammonia through chemosynthesis. Okay, so yang pertama tadi yang kita dah tahu ya, chemoautotroph ni dia tak perlukan cahaya. Dia tak perlukan cahaya. And then macam mana dia dapat energi ni ya, dia dah cakap dekat sini oxidation of inorganic substances. Tadi kita sebut tentang organic compound lain ya. Organic compound ni yang ada struktur carbon. And then inorganic substances ni, yang ini dia tak ada unsur carbon. Dia tak ada carbon ya. Okay, so boleh bezakanlah kat situ ya, dia tak ada carbon ya. Okay, so that means dekat sini saya tulis dia tak ada carbon. Tak ada carbon. Alright. Okay. That means dia dekat sini ya, oksigen tu dia bertindak balas. Dia reaction ya dengan inorganic substance yang tak ada carbon tadilah Okay. Contohnya dekat sini hydrogen sulfide and ammonia. Okay. Contoh dekat sini dah bagi dah nitrobacter. Nitrobacter ni dalam dalam kita punya nitrogen cycle kan. Okay, dia tukarkan ammonia kepada nitrate. So dekat situ dia tak perlukan light energy lah, dia tak perlukan cahaya matahari sebab dia berada dekat dalam tanah. Nitrobacter ni dia berada dekat dalam tanah ya. Jadi sebab itulah tak perlukan cahaya matahari. Okay. Right. So untuk autotrophic
settle photoautotropic and chemoautotropic. Photoautotropic ni kita refer kepada plant, and then chemo ni kita refer kepada bakteria. Okay. So kita teruskan dengan heterotrophic. So kalau satu tu autotrophic ni dia boleh build up dia punya own food, okay, by photosynthesis. So heterotrophic ni dia vice versa, dia berlawanan, ya. Dia mesti bergantung dengan organisma yang lain. Contohnya macam manusia kan, manusia ni dia mesti kena makan producer, macam kena makan tumbuh-tumbuhan, kena makan haiwan. That mean dia tak boleh hasilkan makanan dia sendiri. Dia mesti bergantung dengan organisma yang lain. So dekat sini dia ada tiga, dia ada tiga. Okay, saprotrophic, holozoid and parasitic. Saprotrophic, holozoid and parasitic. Okay, so kita tengok dulu saprotrophic. Okay, so saprotrophic. Saprotroph are saprophytic organisms. Yang ini teacher pernah sebut dekat dalam previous lesson, ya. Yang lepas tu memang teacher banyak sangat explain kan. So untuk hari ni teacher dah kurang explain dah, sebab teacher dah terangkan, ya. Okay, saprophytic. Okay, dia ni adalah sejenis fungi, ya. Fungi yang dia dapatkan nutrien, ya. First saprophytic ni dia contohnya macam fungi, ya. Fungi ni dia hidup dekat dead organism, ya. Organisma yang dah mati, ya, ataupun yang tengah mereput, decaying, ya. Okay, so sekarang macam mana dia dapatkan nutrien daripada dead and decaying organic ni, ya. Sebelum ni saya dah sebut dah, macam fungi ni dia tak macam manusia, ya. Yelah, besarlah beza antara fungi dengan manusia ni kan. Okay, so fungi. Okay, fungi ni cara dia dapatkan nutrien macam ni, ya. Dia akan keluarkan dulu enzim, ya. Dia akan keluarkan dulu enzim, and then enzim tu dia akan pergi dekat contohnya macam dekat najis ke ataupun dekat dead organism tu kan. Okay, dia akan pergi dekat situ, ya. Kemudian enzim tu dia akan dia akan cerna dekat bahan tu. Maksudnya dia punya proses pencernaan ni, fungi ni dia tak berlaku dekat fungi tu sendiri, dia berlaku dekat luar. So dia akan keluarkan dia punya enzim, ya. So enzim dia tu akan kenalah dekat bahan tersebut, ya. So proses pencernaan tu berlaku dekat bahan tersebut. And then bila dah selesai pencernaan tu, fungi ni dia akan makan benda tu balik. Macam tu. Contohnya macam ni lah, you all beli macam beli roti ke, beli apa-apa makanan lah. So you all ludah dulu, ya, ludah dekat bahan makanan tu. So bila dah tercerna dekat situ, you all makan. Dia macam tu lah, tapi tak, kita manusia tak. Kita punya proses pencernaan berlaku dekat dalam kita punya badan, sebab dalam badan kita enzim semua dah ready dah untuk pecahkan kita punya molekul makanan tu kepada makanan kita tu kepada molekul yang lebih kecil kan. Jadi fungi ni lain, ya. Dia berlaku dekat luar, dia punya proses pencernaan dia tu. Okay, so hopefully you all boleh faham, ya. Saprophytic kebanyakannya adalah fungi. Okay. And then digestion occurs outside. Digestion occurs outside the body of an organism before the nutrients are absorbed into its body. Macam tu, ya. Okay, contohnya ni lah, ya, fungi ni, gambar ni. Okay. Alright. So tadi saprophytic, dia punya contoh adalah fungi. Okay, digestion occurs outside. Itu yang penting, ya. Okay, and then holozoid. Okay, organism eating solid organic substances which are then digested and absorbed into the body. Macam kita lah, macam manusia, macam haiwan yang makan, ya, makan dalam bentuk berpejal, ya, solid organic substances, and then digestion tu dia berlaku dekat dalam badan, ya. Okay, alright. And then most animals including human
being a holozoid. Okay, simple je, mudah. Holozoid ni mudah je Okay, yang penting dia makan solid organic substances. Okay. And then parasitic. Parasitic absorb nutrients from the host. Ya, parasit. Parasit biasanya yalah parasit kan dia mesti bagi dia memang harmful lah dekat host ya. Dia absorb nutrients from the host. Okay. Okay, such as tapeworms. Okay. Get nutrient from their human host. Tapeworm ni dia dekat dalam kita punya badan ni kan. Ya. Okay, contoh yang lain. Macam kita ada dua yang ini parasitic ni kita ada dua. Dia ada dua jenis. Ya. Right. Okay. Satu endo, satu lagi ecto. Okey, endo ni yang duduk dekat luar perumah. Luar host. Ecto ni dia berada dekat dalam. Ya. Okey, dekat dalam. Dalam perumah. Alright. Okey. Tu dia. So kalau macam duduk dekat luar perumah ni, contohnya macam kutu kan? Kutu. Ya, macam ni lah. Flia ni. Okey. Lagi apa lagi? Macam lalat ya. Okey. And then ecto ni dekat dalam. Kalau dekat dalam ni, dekat dalam perumah ni macam cacing pita, virus ya. Lagi apa lagi? Bakteria ya. Okey. Virus, bakteria, lagi tadi tapeworm. Okey. Which is yang ini ya, virus, bakteria, tapeworm ni dia ecto, dia berada dekat dalam host. Dekat dalam nota buku teks ni dia tak ada, tapi tak apalah, saya sebut dekat situ sebagai tambahannya. Okey, tadi kan yang dekat dalam, kita dah settle parasitic ya. Okey, dekat dalam holozoid ni, dalam holozoid you all pernah belajar ya, dah pernah belajar herbivore. So ingat lagi tak? Okey. Herbivore ni dia makan sayur. Ya. Dia makan sayur saja. Okay, and then omnivore. Omnivore ni makan apa? Apa dia? Dia makan sayur dengan haiwan yang lain ya. Satu lagi carnivore. Carnivore ni dia makan daging je. Dia makan haiwan yang lain. Ya. Okay, so ada 3 dekat situ untuk holozoid ni ya. Okay, so dekat situ kita dah settle untuk classification of organism according to their nutrition. Okay, dah settle kat situ. Kita ada autotrophic, heterotrophic. Okay, and then kita pergi pula dekat ni dalam buku teks sekejap. Okay, biotic component trophic level. Oh, dalam muka surat 177 saya tertinggal kat sini. Okay, nanti kejap 177. Okay, tertinggal satu nota. Ni dia. Ni. Okay. Alright. Okay, so ini adalah biotic components according to trophic level. Okay, ini biotic component. Okay, according to trophic level sebab dia ada aras-aras trophic dia. Ya. Okay. Okay, biotic components are organisms that need energy, okay, to carry out life processes. So kita teruslah kat sini ya. So dia ada 3. So untuk komponen biotic ni kita ada 3. So sebab biotic ni dia refer to living organisms kan. So dia ada 3.
Okay, producers, consumers and decomposers. So biotic component dia ada 3, producers, producers ni pengeluar lah ya. Okay, consumers and another one decomposers. Okay. So sebelum ni macam abiotic tu kita dah tengok 6 dah kan. Alright, so kita pergi dekat yang pertama, kita pergi dulu dekat decomposers. Ya, decomposers. Okay, microorganisms decompose waste substances as well as dead or decaying organisms into simpler organic substances such as carbon dioxide and ammonia. So dekat sini decomposers ni dia akan membantu proses perebutan lah ya. Okey. Contohnya bakteria ya, serangga. So dia punya end product dia adalah carbon dioxide and ammonia. So ini adalah dia punya end product dia. Ya, so itu adalah decomposer. Alright. Terus kita ke producer. Producer pengeluar. So kalau kita tengok dekat sini, ya, producer ni mestilah ya organisms yang menggunakan sepenuhnya cahaya matahari, ya, menggunakan sepenuhnya cahaya matahari ya to get energy ya. Okay, so producers, okay, autotroph synthesize organic substances from inorganic substances. Okay, producers consist of green plants which synthesize glucose from water and carbon dioxide with the help of energy from sunlight. Jadi producers ni dia mesti bergantung kepada cahaya matahari. Jadi itu adalah producer ya, pengeluar. Okay. Memang kalau pengeluar ni mestilah tumbuh-tumbuhan ya, tumbuhan. Okey. Tumbuh-tumbuhan. Okey, biasanya dekat alam plantae lah ya. Okey, so kalau producers ni dia mesti dalam kingdom plantae. Plantae. Okey. Alright. So dekat sini dia produce their own food lah by photosynthesis. Alright. And then macam tadi juga kalau teacher ulang memang dah banyak kali ulang dah. So yang pertama dia dalam kingdom plantae, satu lagi dia ada juga dalam kingdom protista. Ya, kingdom protista. Yang tadilah yang okay, contohnya macam kalau kingdom protista ni kan kita ada 3, so satu protozoa, satu slime mold, ya, satu lagi algae. Ya, okey. So algae contohnya kita ada dekat sini. Betul ke ni? Sekejap boleh jalankan photosynthesis. Ya, contohnya Clydomonas Clydomonas. Sebab dia ada dekat situ, dia ada chloroplast ya, dia ada chloroplast, dia ada chlorophyll. Ya, so dia boleh jalankan dia punya proses fotosintesis. So that mean dekat situ dia ada 2 kingdom lah, either kingdom plantae ataupun kingdom protista pun ada untuk producers ni ya. Okay, then kita pergi dekat primary consumer. So kita tengok dekat sini. Okay, primary consumer. Okay, herbivore which gain energy by feeding on producer. Dia dapatkan tenaga daripada dia makan producer. Contoh dekat situ dia bagi ulat bulu situ organisma yang makan producer. Okay, simple je kat situ. Kita terus dekat secondary consumer. Okay, secondary consumers which is carnivore which feed on primary consumer, sama ada dia makan yang ini primary consumer ni ataupun dia makan producers ya, sebab tu dia adalah carnivore. Carnivore ni dia makan haiwan dan juga tumbuhan, dua-dua ya, secondary consumer ni. Okey. Next kita pergi dekat tertiary consumer. So ini adalah tertiary consumer which is carnivore which feed on secondary consumers. Ya.
Okay, so carnivore ni dia makan secondary consumers. Ya, carnivore ni dia cuma makan daging sahaja ya. Okay. Biasanya tertiary consumer dia akan berada paling hujung dalam rantai makanan. Dalam kita punya food web tu, tertiary consumer ni dia akan berada paling akhir. Ya, okay, paling akhir. Okay. Okay, next ya. Next. So yang ini dia pengenalan dulu sebab nanti you all akan tengok food web pula kan. Okay, so biotic component ni again dia ada 3. So decomposers, ya. Okay, decomposers, consumers and producers. So dia ada 3 Okay, so terus yang ni senang ni. Okay, kita terus ke ecological pyramids. Oh, okay, energy flow in food chain. Yang itu pun nota saya tertinggal. Sekejap ya. Macam mana dia tertinggal ni? Ha ni. Energy flow ni sangat penting. Okay. Mana lagi nak bawa dia? Alright. Okay, energy flow ya. So kita akan tengok macam mana ya. Energy flow ni. Okay, dalam food chain. Sebenarnya kalau macam food chain ni kan dia linear sahaja. Ya, dia linear je ni kan. Daripada first trophic level to second trophic level and then third and then fourth. So dekat food chain ni dia cuma macam tu je. Ya, dia linear saja. So dia senang lah kat situ ya. Okay. So actually food chain is the sequence of energy transfer from one trophic level to another trophic level, beginning with the producers. Dia mesti bermula dengan tumbuh-tumbuhan sebab tumbuh-tumbuhan sahaja yang boleh produce their own food. Jadi bila dia boleh produce their own food ni, dia mesti berada sebagai dia berada dalam aras trofik yang pertama lah. Ya, mesti yang pertama. Sebab yang kedua nanti mesti nak dapatkan sumber tenaga tu daripada yang pertama. So that's why producers ni mesti terdiri daripada tumbuh-tumbuhan, alam plantir dengan protista tadi. Ya, okay. So itu adalah producers. Ya, maknanya sekarang ni producers ni dia dia tenaga yang ada pada producers ni sangat-sangat tinggi compare dengan yang second, yang third, yang fourth. Sebab apa? Producers ni dia sumber utama dia adalah cahaya matahari. Ya, sumber utama dia adalah cahaya matahari. That's why dia punya energy ni sangat tinggi compare dengan yang lain-lainnya. Okay. So bila yang ini kita tengok yang first lah. Yang tadi producers. Dia kan producers ni macam nak cakap tak kira producer ke, primary ke, secondary consumer ke, tertiary consumer ke, ataupun first profit level ke, second ke, third ke, fourth ke, masing-masing walaupun dia menghasilkan tenaga, tapi sebenarnya tenaga tu pun dia gunakan juga untuk dia punya keperluan harian dia macam producer kan. Okey, dia hasilkan tenaga, tapi tenaga tu pun dia pun gunakan juga. Dia pun gunakan juga tenaga yang terhasil tu. Okey, macam primary consumer, macam belalang, contohnya belalang ni kan, tenaga yang dia dapat tu dia nak gunakan untuk dia melompat, kan dia nak melompat. So kat situ tenaga tu pun diperlukan juga. Ya, walaupun tenaga ni nanti dia akan dipindahkan. Ya, that means sekarang ni maksud saya adalah bila tenaga ni berpindah daripada satu aras, ya, daripada one trophic level to another trophic level, dia punya tenaga tu makin kurang. Makin kurang. So that mean macam primary consumer ni okay.
tenaga yang dia dapat, ya, energi yang dia dapat daripada producer ni, okey, energi yang itulah yang dia akan gunakan untuk dia punya kehidupan dia. Macam tadi saya sebut, dia nak melompat ke, dia nak bergerak ke, itulah tenaga yang dia akan gunakan. Ya, okey. Sama juga dengan secondary consumer ni, ya. Dia makan primary consumer, mean tenaga yang dia dapatkan tu, tenaga yang itulah yang dia akan gunakan untuk dia punya proses kehidupan dia. Ya, macam secondary consumer ni, macam dia nak bergerak ke, dia nak ayam kan tak boleh terbang kan, cuma kalau dia terbang pun dalam dekat je lah, tak tinggi sangat pun, tapi itulah tenaga yang dia akan gunakan. Ya, biasanya contohnya macam primary consumer ni, dia cuma akan dapat 10% energy from producers. Ya, okey, sama juga kalau macam secondary consumers ni pun dia akan dapat 10% juga, ya, daripada primary consumers. Okey, tertiary consumers ni pun sama 10%. Sebab teacher ada jumpa yang ini, dia memang akan dapat lebih kuranglah 10%. Tapi takkan lebih, ya, takkan lebih daripada 10% tu. Okey, so settle food chain. Okey, food chain ni dia macam tu je, dia linear sahaja. So dia linear sahaja. Okey, so kita akan tengok food web. Teacher macam perasan food web notanya ada. Okey, yang ini. Okey, food web. Okey. Right. Okey, itu adalah food web. Okey, so dekat sini sebab kita kan dah belajar ni dekat dalam tingkatan 2. So siapa boleh guess ada berapa jumlah rantaian makanan dekat situ? Siapa boleh teka? Ada berapa banyak rantaian makanan? Ada berapa? Cuba kira. 4. 4? Okey, yang lain? 6. Macam suara 5. tu, Yumni. 5. Ada jawapan lain? Ada jawapan lain tak? Okey. Alright, kita 6 kira. cikgu, 6. 6. Okey, so kita kira sama-sama. So dia mesti start dekat producer. Ni dekat plants ni, green plants. Okey, so dekat sini kita kira sebab dia kan linear kan, jadi kita tengok sampai mana dia stop. So sampai mana dia stop itu adalah satu rantaian. Okey, so sini kita kira, okey sini. Okey, plants, mouse, owl. Okey, so ini satu. Okey, ini satu. And then dari sini, okey, plants, mouse, and then snake, eagle. Okey, so sini 2. Okey, 2. And then plants, mouse, wild cat, and then lion. Okey, so ni 3. And then plants, rabbit, wild cat, lion. Okey, sini 4. Alright. And then plants, goat, okay, and then lion. Okay, 5. Okay, and then plants, goat, fox, and lion. Okay, 6. So kita ada 6. Ada lagi tak? Okay, confirm 6 ya. Alright, so 6. Food web kat situ ya. Okay. So simple food web ni. Yang penting biasanya soalan dia akan tanya situ berapa jumlah rantaian makanan yang ada. Alright, so kita terus ke ecological pyramids. Okay, ecological pyramids. Okay, so dalam ecological pyramids ni dia ada 3 jenis, which is pyramid of numbers, pyramid of biomass, another one pyramid of energy. So apa yang dikatakan tentang ecological pyramids ni? Nama pun dah pyramids, dia nama pun pyramids ya, tapi dia asal daripada trophic level yang berbeza ya. So dia trophic level yang berbeza ya. Okey, dia ada
trophic level 1, trophic TP lah, teringat pula ni PBD. TL1, TL2, tapi dalam textbook tak adalah TL ni teacher je lah. Okay. And then kalau kita lukis dia memang dalam bentuk awak mesti lukis dalam bentuk piramid ni okay, macam ni. Alright. Okay, in the shape of pyramid. Okay, different trophic level and then different trophic level setiap level of trophic tu tak sama lah. Dia ada T1, T2, T3, T4 ataupun dia refer kepada producers, primary consumers, secondary consumers, tertiary consumers. Okay. And then yang ini dia menunjukkan energy flow. Energy flow. Okay. And how energy flow Okay, so kita tengok yang pertama dulu. Okay, pyramid of numbers. Pyramid of numbers ni nama pun pyramid of numbers, so dia memang dia menunjukkan jumlah lah. Dia menunjukkan jumlah organism. Okay. Right. Okay, so pyramid numbers, mana numbers dia start dengan pyramid of numbers. Okay. Energy, pyramid of energy yang itu. Okay, numbers. Okay, pyramid of numbers. Okay. Shows the numbers. Okay, shows the numbers of organisms at every trophic level in a food chain. Okay, so dekat sini. Okay, which is yang dekat bawah sekali tapak dia mesti producers, mesti pengeluar ya. Apa-apa ecological pyramid ni dalam tiga-tiga ni dia mesti bawah sekali adalah dia punya producers ya. Sebab kalau tak macam mana dia nak, yang lain-lain tu nak gain energy macam mana dia nak dapat energy. Okay, so pyramid numbers ni shows the population of organisms in each trophic level. Dia menunjukkan populasi populasi organisma ni dekat dalam setiap level tu. Okay, so kalau kita tengok the number of organisms decreases, the number of organism decreases and the size of organism increases. So daripada bawah jumlah organisma tu populasi tu banyak makin meningkat daripada satu aras ke aras yang lain dia punya jumlah tu makin lama makin kurang. Kalau tengok dekat sini ini adalah producers. Pengeluar memang banyak and then kita ada belalang. So selepas belalang ni kita ada secondary consumers ni. Kalau tengok memang dia punya jumlah tu daripada bawah naik ke atas, dia punya number of organisms tu decreases, menurun. Tapi size of organisms increases. Kalau tengok dekat atas sekali tu tertiary consumers ni adalah ular sawa. Ular sawa dia size dia mesti besar, lebih besar daripada secondary consumers Kalau tak macam dia nak makan kan. Okay, so pyramid numbers itu adalah pyramid numbers. And then pyramid of biomass. Okay, biomass, mass gisim. Okay, so pyramid of biomass is a diagram which shows the total biomass. Okay, total biomass per unit area of all organisms in every trophic. Okay, alright. So this pyramid shows the biomass that can be supplied to the organisms in the next trophic level. Okay, dah sebut dia ni biomass is measured by using dry mass. Ni dry mass. Okay, jisim kering. Okay. So for example, the total, kita tengok contoh dulu, the total biomass of producers can be eaten by primary consumers is higher than the total biomass of primary consumers in the ecosystem. Okay, so dekat sini dia bagi contohnya tumbuhan yang kat bawah, aras trofik yang paling bawah, okay, producers. So dekat sini dia
2.1 times 10 power of 7 kilogram. Okay. So ini adalah dia punya GSIM. Okay. 2 kilometer power of 2. Kilometer persegi lah dia punya area. Okay, that mean daripada bawah ni dia mesti lebih besar. Bila dia naik, semakin kurang dia punya dry mass dia. Ya, kalau macam dekat primary consumer ni, ya, okay, dia punya dry mass dia, okay, 21,000 kilogram. Okay, and then dia punya keluasan pula lebih kecil berbanding dengan yang dekat bawah ni. Jadi sebab tu dia makin kurang sampailah dekat tertiary consumers ni dia makin kurangnya dia punya dry mass dia. Okay, contohnya macam 400 kilogram, ya, 400 kilogram ni kita bahagikan dengan dia punya area tu, ya, unit area dia kecil. Jadi sebab tu dia punya dry mass dia makin lama makin mengecil, ya. Kalau tumbuhan ni dia mestilah kawasan yang sangat luas kan, lepas tu tumbuhan pun banyak, that's why dia punya dry mass dia besar, ya, besar. Okay, so pyramid biomass, okay, settle. And then the third one, pyramid of energy. Okay, energy. Okay, sama juga. Ini macam yang tadilah teacher bagi tahu tu, dia punya energy flow tu makin lama makin kurang. Start daripada producers, ya. Ni macam yang ini, ya. Okay, macam producers ni dia mesti start dengan 100%, ya. Sebab producers ni dia dapat energy direct daripada cahaya matahari. Ya, dia dapat direct daripada cahaya matahari. Okay, so tenaga tu yang dia akan gunakan untuk proses kehidupan tumbuhan ni sendiri, ya. And then energy transfer dia, energy transfer dekat primary consumers ni dia akan kurang lah. Jadi 10%. So 10% ialah yang Arnab ni akan gunakan untuk dia punya aktiviti. Ya. So sama juga dengan yang lain-lain. Makin lama kalau dekat sini dia 10% and then 1.0%, and then dekat sini 0.1%, dia makin kurang dekat sini. Tapi dia tak boleh lebih lah daripada aras yang dekat bawah, ya. Kalau macam tadi yang teacher tunjukkan ni, mana dia tadi? Yang ini. Ya, semua ni 10%, tapi yang ini teacher dapat sumber daripada bacaan buku jugalah. Tapi it's okay, you all boleh tengok pada textbook. Ya, mungkin kenapa tak dapat 100%, ya? Kenapa tak dapat 100%? Tadi mungkin teacher cakap energi yang dia ada tu dia akan gunakan untuk dia punya kehidupan seharian, ya. Tapi mungkin juga energi tu dia hilang semasa heat ataupun respiration. Ya, heat ataupun respiration. Masa itulah energi tu hilang, ya. Okay. Ni energy release as heat, ya. That's why lah tak boleh dapat 100% daripada level yang bawah ni. Dia dah kurang, ya. Okay. So kalau teacher tambah kat sini, ya, macam ni, ya. So dekat bawah ni energy in, kita katakan dia sebagai maximum lah, maximum level. Okay, so bila dekat atas ni dah jadi minimum level. Okay, makin ke atas dia makin berkurang dia punya flow of energy dia. Okay, so kalau baca ni pun lebih kurang jugalah. Okay, so next kita pergi dekat type of interaction. Kenapa mesti ada type of interaction ni? Sebab dalam ekosistem, kita duduk dalam satu ekosistem, so mesti ada interaction, ya, interaction. Okay. So interaction ni dia between dia among biotic components, living organisms ni, ya. Okay, biotic components. Okay, so dekat sini dia ada 4 jenis.
Okay, dia ada 4 jenis interaction. Okay, saprophytism, symbiosis, predation and competition. Okay, saprophytism, symbiosis, predation and competition. Kenapa perlunya ada interaction ni? Ya, macam sebelum ni teacher dah sebut dalam niche, dalam niche masing-masing ada role of organism. Kadang-kadang dia nak berebut habitat, kadang-kadang dia nak merebut pasangan dia, dia nak merebut pasangan. Jadi dekat situ berlakulah competition, interaction. Okay, so first kita akan pergi dekat ni lah dulu, saprophytism. Okay, saprophytism is an interaction in which an organism gets its food from that organic materials. Yang ini pun dah sebut dah sebelum ni ya. Alright, so yang ni tak perlulah. So kalau dia tanya saprophytism ni, you all bolehlah cerita tentang fungi ya. Right, dia dapatkan nutrient daripada that organism ya. Okay, and then symbiosis. Symbiosis ni ada 3. Okay, symbiosis. So actually what is symbiosis? Symbiosis occurs when different species that live together interact with each other. Dia mesti spesies yang berlainan. Tapi dia duduk sekali lah. Jadi bila duduk sekali tu dia adalah interaksi ya. Okay, first mutualism and then commensalism and parasitism. Okay, so what is mutualism? Mutualism is an interaction that give benefit. So dia bagi benefit, dia bagi dia bagi benefits lah ya. Dia bagi kelebihan kepada dua-dua organisma. Okay, for example, a myna gets its food from the body of a buffalo, whereas the buffalo is free from the lice. Ni myna, burung myna ni. Burung myna ni dia duduk dekat kerbau tu. So sambil-sambil dia duduk tu dia makan. Dia makan lice. Lice ni apa tu? Lintah ya. So dekat sini kebaikan yang buffalo ni dapat, so dia free lah from lice tu. Ya. So tak adalah lice tu dekat dia punya badan tu kan, sebab dah dimakan oleh myna Okay, myna ni burung. Okay, so itu benefit for both. Dua-dua dapat dia punya kelebihan. And then commensalism is an interaction that provides benefits to only one organism, without causing any harm to the other organism. Satu dapat dia punya benefit, yang satu tu tak ada apa-apa pun. Contohnya macam shark ni. Perasan tak kalau macam kita tengok dekat movie kan? Okay, shark ni dekat bawah dia mesti ada haiwan-haiwan kecil-kecil yang duduk dekat bawah dia. Ya, kalau berenang tu kan mesti ada haiwan kecil tu. So dekat situ, for example, a shark does not gain any benefit, but the remora fish gets scraps of the shark's food. Dekat sini dia bagi contoh remora fish ni. Jadi dia memberi benefit kepada remora fish ya. Okey, tapi shark ni dia tak ada dapat apa-apa kelebihan pun ya. Tak ada apa-apa kelebihan pun yang dapat oleh shark ni. Okay, and then parasitism, okay, interaction that benefits one organism juga. Okay, one organism juga. Okay, but harms the other organism. Ya. Dia bagi benefit dekat satu saja, tapi dalam masa yang sama dia memusnahkan organisma yang lain. Okay. For example, a tapeworm becomes a parasite in the intestines of a human being by absorbing nutrients and causes the human host to lack in nutrients. Sebab itulah kita tengok budak-budak kalau macam kurang nutrition yang kurang nutrition ni disebabkan oleh tapeworm ni. Sebab apa? Dia dah absorb nutrients dekat dalam intestines ni. That's why lah human kekurangan nutrient sebab ada tapeworm ni. Okay, so settle symbiosis, dia ada 3, mutualism, commensalism and parasitism. Okay, kita tengok predation. Okay, in an interaction involving an organism. Okay, predator.
that eats another organism, prey. So biasanya kita sebut prey, predator lah. So prey ni predator dia eats another organism, which is another organism to prey. Right. For example, an owl which is a predator catches and eats rats as its prey. Okay, so ni dia makan tikus kat situ. Biasanya predator ni dia akan berada paling atas. Bukan biasa, memang dia akan berada paling atas dekat ras trophic Okay, competition. Competition occurs when organism in a habitat compete in order to get basic needs. Dia berebut keperluan asas such as food, water, light and meat. Okay. Contohnya macam pokok-pokok yang sebelum ni kita dah tengok macam mana dia berlaku competition untuk get light light intensity. Okay, itu untuk tumbuhan. And then kalau untuk haiwan ni competition among animals of the same species to get mates. Nak cari pasangan, jadi nak cari pasangan ni dia mesti yang jantan ni dia mesti menunjukkan kekuatan dia, jadi dia bergaduh untuk tarik perhatian yang betina. Okay, so ini dalam satu spesies Okay, so settle yang ni pun mudah. Biasanya soalan esay lah dia akan tanya. Alright, so interaction among basic components. Alright, okay, settle. Okay, so kita pergi dekat mangrove ecosystem. Okay. Pokok bakau lah pokok bakau, kawasan paya bakau mangrove ecosystem ni. Kita akan tengoklah dia punya nanti kita akan tengok dia punya adaptation dia punya biotic components dia Okay, so first abiotic component ni direfer kepada non-living organism Okay, so dia ada beberapa faktor dekat sini. Abiotic component of mangrove ecosystem. Right. Okay, kenapa kita kena bincangkan mangrove ecosystem ni sebab dia ada beberapa ciri-ciri penyesuaian untuk mangrove ni. Jadi banyak perkara lah yang kita boleh belajar daripada mangrove ecosystem ni. Okay, so first kita akan tengok ini semua 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni, ini semua adalah abiotic components. Okay, abiotic components. So kuranglah sikit kita nak bincangkan nanti sebab kita dah bincangkan yang awal-awal lagi hari tu Okay, so first kita akan tengok soft, silted and muddy soil that lacks aeration. Okay, so dekat sini kawasan mangrove ecosystem ni dia kurang pengudaraan, aeration dia kurang dia punya pengudaraan. Pengairan dia sebab apa? Sebab dia padat dia lebih padat daripada tanah biasa ni, tanah biasa. Tanah biasa ni kita tengok macam yang dekat daratan biasa ni lah. Tapi dekat mangrove ecosystem ni dia punya kawasan dia soil dia lebih padat. Okey, jadi bila jadi macam tu madi dia lumut berlumut. Apa tu? Yalah. Okey. Jadi dia mesti ada suatu ciri-ciri istimewa supaya organisma macam pokok bakau yang hidup ni dia boleh adapt dengan kawasan tersebut, terutamanya pokok bakau ni lah, mangrove ni Okey. So macam mana dia nak adapt dengan kawasan yang tanahnya padat, berlumpur, kemudian ada pasang surut air laut Okey. Cuma yang ini lupa pula teacher nak bagi tahu dia dekat mana kita boleh jumpa mangrove tree ni. Dia dekat estuaries. Estuaries ni dia muara pertemuan antara sungai dan juga laut. Muara pertemuan antara sungai dan juga laut. Jadi salah satu cirinya dia mesti kawasan yang masin sebab dia dah berdekatan dengan laut Okey. And then kita teruskan exposed to strong wind blows. Okay, yang ini memanglah sebab dah berhampiran dengan laut kan, jadi
dia akan menerima angin yang sangat kuat. Jadi bila dia menerima angin yang sangat kuat, pokok ni, mangrove ni, ya, dia mesti mempunyai akar yang kukuh juga, yang kuat, supaya bila angin tiup, ya, pokok ni dia tak tumbang. Itu adalah antara ciri penyesuaian mangrove dekat kawasan ni, ya. Okey, so bila dia macam tadilah, ya, akar dia mesti kuat, ya, supaya dia boleh menampung angin yang kuat, ya. And then soil with high salt content as well as very low content of dissolved oxygen in water, ya. Dia tinggi kandungan garam, simple je ni. Exposed to very strong light intensity. Memanglah sebab dah dekat dengan laut, so dia tak ada apa-apa halangan, tak ada apa-apa barrier, ya. Kemudian dah lah dapat directly, sunlight tu dia dapat directly, and then dia dapat lagi, ya, daripada reflect, daripada pantulan, ya, pantulan daripada laut tu kan, cahaya matahari ni dia akan pantulkan ke laut dan dia akan yang darat ni akan terima cahaya tersebut. Jadi itulah, ya, dia ni exposed to very very strong light intensities. Okay, and then germination of seedling in tidal area, ya, sebab dah dekat situ air pasang surut, ya, dia ada proses germination dia yang sendiri, yang tertentu, ya, tak sama dengan yang dekat tumbuhan yang dekat darat, ya. Okay, and then exposed to wave and water tides. Alright, so ini adalah abiotic component of mangrove ecosystem. Okay, so yang ini biotic components pula, yang inilah macam yang dia tunjukkan ni, ya, dia punya komponen-komponen hidup dekat sini, ya. Alright, so banyaklah flora and fauna yang ada dekat dalam mangrove ecosystems ni, macam-macam haiwan yang tak ada dekat tempat lain tapi berada dekat kawasan mangrove ecosystem ni. Okay, so kita tengok dia punya adaptation. Adaptation tadi kan dah kata dia terima cahaya matahari yang banyak lah, ya, and then dia punya germination dia lain lah. Okay, so kita tengok dia punya adaptation, ciri-ciri penyesuaian dia untuk dia hidup dekat situ, ya. Okay, first kita tengok leaves. Right, so have thick cuticles and sunken stomata, ya. Cuticles ni, thick cuticles ni dia berada dekat atas daun lah, ya, dia ada dekat atas daun, dia waxy layer, ya. Okay, which can reduce the rate of transpiration. Okay, and then this leaf have succulent leaves. Succulent leaf ni maksud dia apa? Succulent leaf ni daun dia tebal lah, ya, tebal. Pernah tengok kan pokok succulent last year punya, orang kata viral kan, orang tanam pokok succulent tu. Jadi succulent ni maksudnya tebal, jadi daun dia tebal, so that can store water. Okay, and special structure known as hydathoid to eliminate excess salt. Okay, so sebab itulah fungsi succulent leaf ni supaya dia boleh store water, ya, dia boleh simpan air, sebab dekat situ, dekat mangrove ecosystem ni, tadi kan dah sebut dia terima cahaya matahari yang sangat tinggi, ya, high light intensity, ya. So dia kena simpan air ni, ya, disebabkan oleh kadar transpirasi kat situ, kadar kehilangan air dia sangat tinggi. Jadi daun tu kena tebal. So bila tebal dia boleh store water. Ya, so boleh faham dah dekat situ, ya. Okay, and then mature leaf can store salt, which will fall off when the concentration of salt store is too high. Okay, so dekat sini tak ada apalah yang nak diterangkan, dah jelas dekat situlah, ya. Bila dah terlalu banyak garam dikumpulkan dekat daun tu, dia akan gugur lah, ya. Okay, so sebenarnya dia ada dua fungsi daun ni. Okay, so yang pertama ni, okay, to prevent water loss. Ya Allah, tulisan teacher. Laptop ni pun bergegar-gegar. Okay, and then
to eliminate excess salt. Ni ya. Alright. Okay, so sebenarnya ada dua kat situ fungsi daun ni. Alright, and then kita tengok akar. Sebenarnya kan dia dekat sini terbagi kepada 3 tau. Satu ni daun, malam tadi saya baru perasan. And then roots ni dia ada 3. Okay, ni roots and then seeds. So sebenarnya dia terbagi kepada 3 untuk adaptation ni ya. Okay, kita tengok roots. Okay, pneumatophore roots. Okay, so macam mana bentuk dia ni? Macam ni. Yeah, okay. So pneumatophore roots are short root projections from the soil surface. Okay, for aeration in water submerged area. Kalau kita tengok dia tegak-tegak macam tu kan. Okay, sebenarnya itu adalah akar. Ya. Yeah? Okay, the root allows projection dia keluar kat sini. Okay, the root allows the gas exchange between the submerged root and the atmosphere through lenticles. Okay. So dekat sini dia untuk pernafasan lah sebab dia kan duduk dekat dalam kawasan berlumpur. Tak ada pengudaraan. Jadi dekat situlah dia membantu membantu pernafasan lah juga jadi inilah dia punya ciri penyesuaian dia. Pneumatophore root. Okay. And then prop roots. Prop roots ni kalau kita tengok macam mana bentuk dia macam terkeluar-keluar macam ni kan. Okay, ni. Okay. Prop roots branch out from the lower part of the stem of a mangrove tree and then the roots are firmly planted in the soil to support. So dia memang sebenarnya untuk macam tadilah bila angin tiup, angin kan kuat kan, jadi dekat situ dia dah ada support yang sangat bagus dah ya untuk mangrove ni. Ya. Okey. Example Rhizophora species. Ni adalah contoh Rhizophora species. Nanti kita akan tengok adaptation pokok-pokok dia. Okay, and then buttress root. Okay, type of root with a thick structure that can aid in widening the base of a tree. Okay, so the root provides support to the tree that grows on soft soil which borders with solid land. Ni dia yang ini buttress root ni dia punya kawasan dia hidup ni dia antara soft soil dengan darat. Ya, dia pertemuan antara soft soil dengan darat. Barulah kita jumpa yang jenis macam ni, akar yang macam ni. Ya. Okay. And then seeds. Okay, seeds. Okay. Viviparous seeds germinate and grow when they are still on the parent plant. Okay, maksudnya viviparous seeds. Maksudnya sekarang ni katalah ni pokok bakau tu pokok bakau ni punya akar dia. Okay. Sekarang ni dia punya seeds ni katalah dekat sini ni dia punya seed Okay, dia punya seeds. Dia dah siap-siap bercambah dah dekat sini. Dia dah siap-siap germinate dah. Supaya bila dia jatuh nanti sebenarnya dia masih lagi dekat dia punya parent plant ni Okay, dia punya parent plant, dia masih dekat parent plant. So maksudnya bila dia jatuh nanti dia terus boleh hidup. Ya. Okay. This feature enable fallen seedling to stick into the muddy soil and will not be uprooted by waves. Okay, bila dia jatuh je dia memang dah siap cacak dah dekat muddy soil tu. Ya, that's why kalau nampak dia macam ni sebenarnya dia sedang berlaku germination of seeds lah, tapi dia dekat pokok tu, dekat parent plants tu. Dia dah siap-siap akar semua dah tumbuh. So bila dia jatuh nanti dia terus stick dekat muddy soil. Ya. Okay. And then next kita pergi dekat colonization and succession. Okay colonization and succession. Okay, so dekat sini dia
dekat satu-satu ekosistem tu kan, dia mesti ada sesuatu yang menyebabkan ekosistem tu berubah. So inilah dia punya introduction dia ya. Okay. Change due to natural phenomena. So sama ada yang berlaku adalah volcano eruption, earthquakes, droughts and human activities. Okay, so ini adalah antara aktiviti-aktiviti secara neutral ataupun human activities yang berlaku terhadap sesuatu ekosistem. Bila dah berlaku dekat ekosistem ni, contohnya macam berlaku volcano. So bila berlaku volcano, letusan gunung berapi ni, jadi sesuatu ekosistem tu akan musnah secara total. Okey, secara total, dan nanti akan ada koloni baru dalam satu tempoh masa yang tertentu akan ada koloni baru yang hidup dekat kawasan tersebut. Okey, contohnya macam human activities jugalah ya, dia melakukan aktiviti perlombongan ke, ini contoh ni dah bagi dah, such as mining can. Okey, jadi bila berlaku perlombongan ni, dia menyebabkan organisma yang duduk dekat habitat tu lari, dia migrate ataupun dia mati ya. Okey, jadi nanti akan ada koloni yang baru ya. Okay, so however, after a long period of time, this deserted area starts to have inhabitants known as pioneer species. Yang inilah yang kita katakan nanti ya, kawasan yang dah sunyi sepi kan, dah berlaku volcano, and then kawasan tu pun dah kosong, dah tak ada hidupan yang lain ya. Dia akan sunyi kosong, tak ada apa-apa. Jadi dekat situ dia akan start ya, inhabitants known as pioneer species. Dia ada pioneer species ni, which is species that began to colonize an area. Okay, so dekat sini ada dua, colonization. Plants start to conquer an uninhabited area, breed and form colonies in that area. And then succession, a few species of dominant plants in a habitat are gradually being replaced by other species called successor. So ada dua, colonization and succession ya. Okay. Okay, ini dia yang tadi, colonization and succession of a mangrove area. So kita bagi contoh mangrove area untuk colonization and succession. So dia ada 3 bahagian, coastal, middle and inland. Yang coastal ni dia dekat-dekat dah dengan laut. Dia dekat dengan laut, sekejap ada orang hantar barang. Okay, dia dekat dengan laut. Okay, and then dekat tengah-tengah ni middle zone. Okay, middle zone ni kiranya macam, dia kan kalau kita tengok kawasan dekat sini, dia makin lama makin tinggi. So dekat situ setiap aras ni, setiap bahagian ni dia akan ada pokok yang berbeza yang akan hidup. Ya, so ini middle zone. So dekat middle zone hanya rhizophoria je yang akan hidup. And then bila dah dekat dengan darat, ya, okay, Bruguiera species, pokok ya, yang tadilah macam yang contoh-contoh akar tadi tu kan, yang jenis Bruguiera sahaja yang akan hidup dekat situ. Okay, so kita tengok yang pertama coastal zone. Yang ni pun rasanya boleh, you all boleh tengok sendiri, boleh baca sendiri ya. Okay, so coastal zone ni dia most exposed to big wave. Yang ini ya, yang ini dia lah yang akan terima big wave ni ya. Okay, so dekat sini dia ada dua bahagian ya, satu high tide, satu lagi low tide ya, air pasang dengan air surut ya. Okay, so dekat sini kawasan air pasang, sini kawasan air surut. So ada dua dekat situ. Alright, exposed to big wave. Okay, so dominated by pioneer species. Okay, with Avicenna and Sonoraceae species. Okay, and enlarged root system. Kalau tengok dekat sini dia punya root system dia. Okay, and usahanya lah sebut. Pneumatophore, help the trees to trap mud and organic substances which are brought by high tides.
yang ni tadi ni akar jenis macam ni. Alright. And then enlarged root system, okay, dah sudah. Okay, mud accumulation slowly begins and as a result the soil become higher and denser. So dekat sini, makin dia tinggi ni, dia punya mud ni makin lama makin madi ni makin kurang lah. So dekat sini dia dah start begin tanah yang lebih denser. Yang ini dia sangat-sangat orang kata kalau kita pijak dekat kawasan tu kaki kita terus tenggelam. Okay, so start dekat sini dekat middle zone ni, spesies apa yang akan hidup adalah Rhizospora. Okay, so Rhizospora species succeeds and replace the pioneer species. So ini adalah kita punya pioneer species. And then bila dia makin tinggi, okay, Rhizospora pula akan ambil alih. Okay. And then situated along the river closer to the estuaries ni muara. Okay, ni dah sebut Rhizospora species plants. Okay. Alright, apa lagi? Okay. The river bank becomes higher and drier because less sea water overflows during high tides. Okay, the soil becomes less suitable for the growth of Rhizospora species. Instead, it is more suitable. Okay, so sekarang ni bila sampai dekat satu kawasan satu orang kata apa dia punya barrier ni okay, dia makin lama makin tinggi. Bila kata makin lama makin tinggi, jadi dia punya structure tanah tu pun dia dah berubah lah jadi dekat sini dah inland zone dah. Okay, so yang paling bersesuaian adalah spesies Bruguera ni Okay, so inland zone situated further into the land. Dah dekat dengan darat dah. The soil becomes higher, harder and only flows with sea water during high tides. Masa air pasang sahaja dia akan sampai dekat sini. Alright. Okay, the area is inhabited by which have buttressed root and to trap more mud and silt. Okay. Sedimentation process form a new swarm that project out towards the sea. Okay, yang lain ni boleh baca sendiri. Okay, ada lagi tak? The land trees succeed and replace Bruguera species. Okay, so ini adalah cara colonization and succession of a mangrove area. So dia ada 3 zone. Alright. Jadi semakin tinggi kawasan tu, spesies pun akan bertukar lah. Makin tinggi makin lain spesiesnya. Tadi ni spesies Avicenna and Soneraceae species. And then yang ni Rhizospora species. Ini Bruguera species. So makin tinggi makin lain dia punya species. Okay, so the importance of the mangrove ecosystem, dia ada protection zone, fishery resources, forestry resources and food and medicine resources. Yang ini tak ada masalah ni untuk awak baca sendiri Okay, next lastly 9.2 population of ecology. So bolehlah kita habis hari ni Okay, so 9.2 population of ecology. Alright. Yang ini biasanya kalau you all sambung study dekat universiti kan, kalau tengok dekat padang tu tiba-tiba ada sekumpulan students bawa benda bentuk dia petak pergi dekat padang, itu adalah student biology yang ambil course ekologi ni itu adalah salah satu. Jadi kalau nampak dekat padang ada budak-budak, maknanya di tengah inilah kira quadrate, kira ni populasi populasi kat situlah. Okay, so dekat sini dia factors dia, ini adalah faktor-faktor temperature, water, light, pH of soil, mineral salt content. Okay, ni semua adalah biotik tak payahlah sebut balik, dia memang dia ulang balik. Okay, and then the effects towards animal pun sama. Okay, temperature, water, breeding site, okay, food supply pun tak ada masalah sini. Saya rasa kalau terus baca pun memang dah terus faham dah. Okay, factors affecting population distribution of plants and animals ni dah tak payah dah.
last week hari Khamis tu kita punya kelas tu berapa, 1 jam tu baru 2 subtopik. Sebab tu lah bila saya dah terangkan panjang-panjang, yang ini saya dah tak payah terangkan dah. Okay, so kita tengok yang ini alright. Okay, 3 patterns of population. Ya, kita ada 3 pattern population dekat sini. Ya, yang pertama ni, ya, okay, clump. Clump ni dia kelompok lah, berkelompok. Kelompok. Okay. From separated groups, this condition is caused by uneven distribution of resources in an area. And then random, okay, organisms are distributed in a free pattern in an area. Okay, this distribution involves species that have little interactions among individuals. And then uniform. Uniform ni, okay, distributed all over an inhabited area. This distribution involves species in which every individual competes for limited resource in an area. Okay, macam ni lah. Teacher lukis lah. Okay. So, untuk yang berkelompok ni okay. So, dekat satu kawasan tu, right. So, ini adalah satu populasi. Katalah ni spesies satu, ni spesies yang kedua, ni spesies yang ketiga, ni spesies yang keempat. Alright ya. Okay, clump. Okay. Okay. So dekat sini, katalah dekat area ni, sorry, ada gangguan, anak teacher nangis lah pula. Okay okay, dalam satu populasi ni, population ni dia ada beberapa spesies dekat dalam kumpulan ni. Okay, kemudian dia ada lagi lah dekat sini, population yang lain. Jadi dekat sini, kenapa populasi dekat situ banyak? Mungkin ada sumber dia punya food resources dia banyak, jadi sebab itulah boleh ada banyak dekat situ ya, spesies-spesiesnya tinggal dekat situ disebabkan mungkin dia punya faktor abiotik dia bagus ya, dia tak perlu nak bersaing dari segi cari makanan, ya, habitat ya. Okay, so itu berkelompok lah. Okay, and then random ni dia macam senang macam dekat beras kan, dekat beras saya pun tengok contoh daripada ada cikgu tu bagi ya. Okay, ni bekas beras ya. Dekat beras kan dia ada kutu kan, dia ada kutu warna hitam tu. Dia memang ada kutu beras. Ya, dia macam ni lah, dia random lah ya, dia random kan. Okay, so dekat sini dia bebas lah, dia bebas dekat sini ya. Dia bebas dekat sini. Jadi dia tak ada, orang kata dia tak ada banyak persaingan pun, dia tak ada banyak persaingan. Ya, sebab dekat situ ada banyak, kiranya dalam bekas beras tu, dekat dalam bekas beras tu, dia punya persaingan tu kurang lah antara satu sama lain. Jadi dekat situ sebab tu kita tengok dia punya bentuk dia uniform. Random. Ya, saya tengok yang uniform pula. Yang tengah ni random warna merah. Sebab tu dia punya cara taburan dia, ya, dia punya distribution dia adalah random. Sebab dia kurang dia punya persaingannya. Mungkin ruang dia banyak, macam kutu beras ni kan, ruang dia banyak, jadi tak ada masalah lah untuk dia, tak adalah dia nak berebut kawasan. Okay, ini kawasan aku, orang lain jangan kacau. Tak ada, bukan macam tu ya. Sebab macam beras tu banyak, and then kutu beras tu sikit, jadi tak adalah persaingan dekat situ, tak banyak persaingan. Ini contoh. Okay, so uniform. Okay, ini uniform, tak ada masalah rasanya. Dia ni boleh lah kan, uniformnya boleh faham kan? Dia sama je lah dekat situ, uniform. Ya.
Okay. So itu adalah patterns of population distribution. Yang ini estimation. Okay, ini melibatkan pengiraan. Yang ini hopefully you all boleh faham lah, nanti kita cuba terangkan dengan sebaik yang mungkin. Okay, yang ini pun kita dah sampai yang hujung dah ni. Kita nak estimate, estimation of organism population. Kita nak anggarkan saiz populasi organisma di sesuatu ekosistem tersebut, ya. Sebab kita tak boleh nak bagi exact figure, ya. Kemungkinan macam haiwan, dia akan membiak, ya, dia bertambah, ya. Jadi kita boleh buat estimation sahaja, ya. Okay, so dekat sini kita ada dua, population size, the number. Okay, population density pula the number of individual of a species per unit area of a habitat. Okay, so dekat sini kita gunakan quadrat sampling technique. Kita gunakan teknik kuadrat ni, ya. Okay, so dia boleh jadi bentuk empat segi kosong ataupun dia bentuk empat segi empat sama, segi empat sama ada dia kosong ataupun yang ada ni lah apa kita panggil dia punya line-line ni lah, ya. Jadi senang kita nak kira area nanti. Okay, so teacher bagi contoh teruslah. Okay, so yang pertama kita nak kira frekuensi, ya. Kita nak kira yang pertama adalah dia punya frekuensi dia, kebarangkalian. Kebarangkalian ni di antara 0 hingga 1 sahaja. Ya, sama ada ataupun tidak, ya. Okey. Tapi dekat sini kita times 100 lah, ya. Okey, so teacher bagi contoh kejap. Besar, okey. Kejap. Ctrl V. Okey, 2. Kenapa tak boleh control? Ctrl C, Ctrl V. Kenapa tak boleh? Oh, okey, boleh. Right. So 1, 2, 3. Katalah kita buat berapa? Kita buat 5 lah, kuadrat. So ni teacher buat kuadrat kosong dulu lah, ya. Tak adalah letak dia punya kotak-kotak kecil tu, ya. Okey, so kat sini kita ada 5 kuadrat. Okey, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Okey. Alright, so dekat sini, dekat kuadrat ni okey, untuk sampling, okey. Alright, okey. So dekat sini, katalah sekarang ni kita nak tengok populasi pokok semalu dekat padang kan. Dekat padang kita letak kuadrat ni dekat padang lah untuk kita lihat populasi semalu, ya. Okey, katalah dekat sini kuadrat yang pertama ni dia ada 2. Kuadrat yang kedua ni dia ada 1. Yang kuadrat ketiga ni tak ada. Kuadrat keempat ni dia ada, katalah ada 2. Okey, ya. Alright. So min dekat sini 2 populasi lah sini, ni 1, ni 2. Okey, ya. Alright, so untuk kita kira dia punya frekuensi, okay, the number of quadrats containing studied species. Okay, so sekarang ni kita nak kaji populasi semalu. So sekarang ni the number of quadrats containing studied species. Dia nak number of quadrat yang ada populasi semalu ni. So 1, 2, 3. 3. Okay, dia ada 3 kuadrat yang mengandungi populasi semalu. Okey, bahagikan dengan total number of quadrat used. Berapa banyak kuadrat yang kita guna? 1, 2, 3, 4, 5. So 3/5, okay, times 100. Okay, so kita akan dapat dekat sini 60%. 60%. Sebab kita times dengan 100 kan. Kalau kita tak times dengan 100, kita akan dapat 0.6. Ya, maksudnya sekarang ni kebarangkalian untuk spesies semalu ada dekat padang tu adalah 60%, ya. Okey. And then kita pergi dekat density, ya, density. Alright. Density is the average number of individuals in any species per unit
area of study. Kita masih lagi dengan semalu. Okay ya. So total number of individual species study in all quadrants. Okay, dia nak total number. Maksudnya tadi kuadrat yang pertama ada 2. So 2, kuadrat yang kedua tu ada 1 populasi, and then yang ketiga kosong, tak ada. Yang keempat ada 2, ya. Yang kelima ni kosong, tak ada. Okay, so ini 2 tambah 1 tambah 2. Okay, bahagikan dengan total number of quadrat used. Kita gunakan 5 kuadrat. Okay, darabkan dengan area of quadrat. Okay, area of quadrat ni katalah kuadrat ni kita gunakan 1 meter panjang, lebar. Okay, 1 meter panjang. Okay, so sekarang ni 1 meter kali 1 meter. Ya, 1 meter persegi kat sini. Ya, sebab tu lagi senang kalau ada yang ni ya, nak kira dia punya luas nanti senang. Ya, tapi tak apalah, yang ni teacher bagi yang kosong lah dulu. Okay, so dia punya density dia berapa? Jadi sekarang ni 5 per 5 meter per segi. So dia punya density dia 1 meter kuasa negatif 2. Yang inilah. Ya. Okay. Alright. Sebab itulah dia punya density. Okay, that mean ya, dekat setiap kuadrat ni dia akan ada 1, 1, 1, 1, 1. Ya, itu dia punya density dia. Alright. Okay, and then coverage percentage ni area covered by study species in all quadrants. Maksudnya kita kena tahulah pula dia punya berapa jumlah keluasan tempat pensampelan kita ni ya. Jadi coverage percentage ni tak perlulah, cukup 2 ni ya. Okey, sebab nanti panjang pula ya. Okey, so inilah satu kaedah. Ini satu kaedah. Biasanya kita gunakan untuk tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan kecil lah, tapi kalau kawasan tu dekat habitat tu pokok besar macam pokok pokok meranti kan besar, one kind of balak kan. Okey, jadi tak bolehlah kita gunakan quadrat sampling technique ni, tak boleh. Jadi dia certain plants saja yang bersesuaian. Okey, last kita pergi dekat capture, mark, release, recapture technique. Okey, yang ini kita dah pernah tengok dekat National Geography kan. Dia tangkap, lepas tu dia tanda, and then dia lepaskan, and then dia tangkap balik. Ya. Okey, so dekat sini mudahlah ya. Tapi kita tak akan buat dekat plants, kita buat dekat animal. Macam plant ni dia static, dia berada dekat situ saja. Tapi macam animal ni sebab dia animal kan, dia kita susah nak kadang-kadang dia lari kan. Jadi yang ini memang sesuai untuk haiwan saja. Okay. Alright. So first, animals under study are captured randomly in the area of study. So dekat habitat dia kita tangkap, ya, kita tangkap dulu, ya, secara rawat lah, ya, secara rawat. Tak kira lah you all buat uji kaji tentang snails ke, ya, insects ke, butterflies ke, tak kira lah ya, apa-apa jenis sahaja ya. Okay. Kemudian the number of animals captured is recorded. So kita recordkan, and then every animal captured is marked. Mark sama ada kamu nak tanda pakai, yang penting yang jangan cepat hilang lah dia punya ink tu. Sama ada nak gunakan pen ke, apa-apa sahajalah yang boleh nanti kita lihat balik ya, yang kita tandakan tu. And then the marked animals are then released. Dah tanda, kita lepaskan balik. Ya. Okay, tapi mesti dekat habitat yang sama. After a certain period of time, a second capture is done randomly in the same area of study. Okay. Kita biarkan beberapa masa kemudian kita angkat balik. And then the total number of animals captured the second time, both marked and unmarked is recorded. Ini adalah proses akhir. Jadi kita dapatlah ya, kita dapatlah anggaran populasi yang ada dekat kawasan tersebut ya. Okey. Dah selesai. Chapter 9. Okey. Chapter 9 dah selesai. Elok pula tu dah pukul 10.35 ya. Alright, sebenarnya ada beberapa soalan
Tapi nanti teacher share dekat dalam group lah ya. Soalan dia dekat sini tapi tak sempat nak bincang ya. Akibat bio ni. Kenapa dia tak keluar? Dia tak keluar pula, kenapa ni? Dia tak nak keluar pula. It's okay. Soalan dia ada teacher, nanti teacher share. Okay. Right, itu saja untuk chapter 9. At least habis juga hari ni. Jadi minggu depan hari Khamis kita boleh continue lah untuk chapter 10. Ya. So hari ni teacher laju je kan. Laju je. Ya, sebab sayang chapter 9 ni memang yang awal-awal tu actually kalau nak baca saja memang boleh, tapi dia sebenarnya dia ada beberapa contoh supaya you all boleh lagi faham. And then next nampak tak macam awal 9.1 tu ya, semua yang kita dah belajar ya, dia punya basic tu kita akan guna balik untuk next 9.2, even yang 9.1 pun macam mangrove tu kan, sebab dia ada adaptation. Dia ada biotic, abiotic component. Jadi bila kita dah tengok biotic and abiotic component awal-awal macam hari Khamis hari tu, and then teacher pun dah explain jelas-jelas dengan jelas so dekat situ you all dah faham, and then you all boleh relate. Dah tak perlu nak apa kata orang hari ni macam tak payah nak panjang lebar lagi dah. Benda tu you all dah tahu, dah faham Okay. So next week chapter 10, environmental sustainability. Ya, kita masuk chapter 10. Kawan-kawan yang lain mungkin nanti teacher akan minta dia tengok video lah ya. Okey, sekejap teacher stop recording dulu. Ya. Yang apa tu? Formula tu dia akan bagi ke dalam periksa? Yang frekuensi density gitu. Frekuensi density? Dia akan bagi kalau soalan berkaitan dengan tu kan estimate population tu kan. Contohnya untuk quadrant sampling tu dia akan bagi gambar rajah macam padang ke, and then dia bagi inilah population, tak kira lah dia bagi insects ke, belalang ke, dia bagi semalu ke, pokok yang kecil-kecil ni kan, and then dia akan bagi kuadrat tu, segi empat tu dia akan bagi siap-siap dia punya dia punya area dia. Jadi nanti ada contoh soalan tak? Kalau contoh soalan tak apalah, senang sikit. So dekat situ you all kena kira dia punya estimate dia punya population. Ada tak dia punya soalan, contoh soalan essay? Dalam textbook tak ada. Tapi boleh tengok dekat activity 9.4, bukan 9.4, 9.3. Ya. 9.3 dia bagi 10 kuadrat, lepas tu dia bagi plant species, kita kena kira total number of species dengan density of species. Tapi yang ini sebenarnya aktiviti di luar kita kena buat dekat padang. Masalahnya kita tak boleh nak buat kan. Jadi dekat situ dia bagi siap-siap spesies apa yang ada dekat gambar tu dengan dia punya kuadrat tu, dia dah bagi siap-siap dia punya keluasan. Jadi kita kena kira lah. Jadi mungkin kita akan ambil kuadrat tu, ya, segi empat sama tu kita letak dekat population of, katalah dekat situ dia letak semalu kan, semalu lah senang. Jadi kita akan start sampling dekat situ. Tapi itulah kita kata, teacher cakap tak boleh nak bagi exact figure. Sebab population ni dia makin sama ada makin bertambah atau berkurang. Sebab tu kita bagi estimate saja. Kalau ada contoh soalan teacher akan bagi sebab dekat sini kita belum buat aktiviti tu lagi. Ya.
Kalau macam you peringkat universiti buatlah sebab dia memang ada dia punya subjek untuk population ni, ekosistem ni. Masa teacher belajar dulu tak ada tajuk ekosistem, jadi memang teacher tak sempat lah nak buat sampling ni. Ya. So nanti teacher cari kalau ada contoh, ya, teacher akan share macam mana nak kira population ni. Tak sabar nak buat Tak ada lah. Nanti teacher tengok soalan pernah tak keluar dekat dalam